Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar pendidikan moral tingkatan 2. Hari ini anda memulakan sesi persekolahan, maka anda akan belajar pendidikan moral. Unit 1 di bawah tajuk Sumber Bermoral Asas Pembentukan Akhlak. Pembelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share dan subscribe. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran yang pertama iaitu sumber moral. Ya, apa itu sumber? Sumber moral ialah sesuatu bahan atau panduan yang kita gunakan untuk kita menjadi murid yang baik, menjadi orang yang baik apabila kita lakukannya. Kita gunakan bahan itu atau panduan itu supaya kita dapat lakukannya untuk menjadi seseorang yang baik. Baik, untuk menjadi seseorang yang baik atau bermoral, kita perlukan sumber moral. Di sini ada 4 sumber moral yang masyarakat Malaysia amalkan. Yang pertama, dari segi agama. Ya. Sumber moral dari segi agama berpandukan kitab. Setiap agama itu berpandukan kitab. Orang mengaji, orang belajar agama mesti ada kitab agama. Pandukan kepada kitab agama. Yang pertama agama Islam. Agama Islam dia berpandukan kepada kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah melatih umat Islam supaya menjadi seorang hamba yang soleh kepada hanya iaitu. Manakala orang Kristian, mereka menggunakan kitab Bible, kitab Bible untuk buat baik ikut saranan Tuhan mereka iaitu Jesus. Baik, manakala Buddha, dalam Buddha mereka ada kitab Tipikata. Tipikata ini adalah salah satu kitab Buddha yang menyuruh manusia agar melakukan baik, dan seterusnya bagi masyarakat India yang mengamalkan ajaran Hindu, mereka ada kitab Prajna Citra ataupun Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ni masih lagi Buddha Hindu Buddha dan golongan kaum Singh, mereka ada kitab sendiri iaitu Sri Gunu Granit Sahib. Jadi semuanya ini adalah panduan kitab, panduan kitab yang digunakan untuk umat manusia, digunakan manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi murid-murid ada percayaan, murid-murid ada agama masing-masing. Jadi murid amalkan ajaran agama telah diberikan kepada anda supaya anda sentiasa melakukan kebaikan. Baik, yang kedua, masyarakat Malaysia, katakanlah masyarakat Malaysia itu tidak mempunyai agama. Walaupun mereka tidak mempunyai pegangan agama, tetapi mereka mempercayai sesuatu kepercayaan. Kepercayaan ini adalah turun-temurun daripada tahun yang lama, diamalkan sehingga ke hari ini. Yang pertama kita tengok kepercayaan Confucianisme, yang diamalkan, diasaskan oleh Lun Yu, dan ajaran percayaan Taoism yang diasaskan oleh Tao Te Ching pada zaman dinasti Qing. Dinasti Qing iaitu zaman pemerintahan kerajaan negara Negeri China. Baik, selain itu kita mempunyai masyarakat asli di mana orang asli mempunyai kepercayaan sendiri di Semenanjung Malaysia. Sekarang ni orang asli dah berkembang maju, mereka ada agama masing-masing. Tetapi sehingga ke hari ini mereka mempunyai kepercayaan sebagai sumber moral mereka melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, kepercayaan pribumi masyarakat Sabah dan Sarawak yang masih kekal sehingga ke hari ini. Baik, yang ketiga, sumber moral yang masih masyarakat amalkan ialah norma masyarakat. Norma masyarakat ni apa? Apa norma masyarakat ni sebenarnya? Baik, norma masyarakat ni adalah sesuatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh setiap masyarakat, berpandukan peraturan yang telah ditetapkan, berpandukan undang-undang yang ditetapkan, atau berpandukan kepada adat resam
ataupun budaya, tradisi keluarga, tradisi sesuatu masyarakat ataupun pantang larang yang diamalkan oleh setiap masyarakat yang telah ditetapkan oleh keluarga ataupun kaum itu masing-masing. Sebagai contohlah, setiap kaum mempunyai pantang larang masing-masing. Contohnya pantang larang bagi kaum Melayu ialah mereka tidak boleh motong kuku pada waktu malam. Tak boleh. Itu contoh. Ataupun tak boleh duduk di atas bantal tempat tidur tu, bantal untuk kepala dia, pilu, tak boleh tidur kerana itu adalah salah. Nanti buntutnya kena sakit besok. Itu adalah kepercayaan. Tetapi untuk sekarang, sehingga kini, amalan peraturan dan undang-undang, tidak kiralah peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di mana-mana saja, serta undang-undang negara diwujudkan untuk norma masyarakat, untuk masyarakat mengamalkan. Norma ni adalah gaya hidup ataupun corak hidup masa kini. Masa itulah norma masyarakat ni adalah cara hidup masyarakat lah. Jadi tidak heran kalau kita sekarang mempunyai peraturan, pelbagai peraturan dan undang-undang yang harus kita patuhi. Dengan adanya peraturan dan undang-undang, maka kita akan menjadi seorang yang patuh untuk melakukan perbuatan yang baik dan elakkan diri daripada melakukan perbuatan yang salah. Jadi, peraturan dan undang-undang juga adalah merupakan salah satu norma masyarakat yang telah diamalkan sejak turun. Jika tak ada peraturan dan undang-undang, maka sesuatu tempat atau sesuatu negara mengalami keadaan huru-hara apabila ramai yang melakukan kesalahan dengan melanggar undang-undang dan peraturan. Kesannya buruk kepada negara, individu dan masyarakat. Baik, seterusnya sumber moral yang terakhir iaitu rukun negara. Kalau murid-murid perasan, rukun negara ini mempunyai 5 prinsip yang harus rakyat Malaysia amalkan. Rukun negara saja sudah cukup untuk memastikan warga negara Malaysia yang bagus, yang baik. Dapat melahirkan warga Malaysia yang bagus, yang baik. Tapi malangnya, sehingga kini, ada juga warga Malaysia yang tidak taat kepada prinsip bernegara. Kalau begitu, baik tak payah jadi rakyat Malaysia. Keluar daripada rakyat Malaysia. Kenapa? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Anda ada Tuhan, anda ada agama, anda kena percaya. Katakan kalau anda tidak mempunyai kepercayaan, anda tidak mempunyai agama, tapi anda mempunyai kepercayaan bagi golongan etis. Awak percaya pada nilai-nilai yang baik. Kenapa awak tidak ikut kepada ajaran kepercayaan itu? Seolah-olah anda tak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara Malaysia ini mempunyai raja dan negara berperlembagaan. Jadi kita kena patuh kepada raja, kita kena patuh kepada undang-undang negara. Jika anda lihat sekarang, ramai ataupun ada sekelompok kecil yang terlibat dengan kesalahan jenayah undang-undang negara. Ini amat merisaukan kita kerana ia akan membawa kepada kecelakaan. Ia akan membawa kepada keadaan yang tidak baik untuk negara. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia harus setia kepada negara. Baik, kepatuhan, keutuhan perlembagaan. Negara kita ada perlembagaan yang harus diamalkan oleh setiap rakyat Malaysia. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara kita akan sentiasa berdaulat, akan sentiasa dilindungi, akan sentiasa diamalkan. Jika siapa buat salah, akan dikenakan tindakan undang-undang, akan dihukum. Dan kesopanan dan kesusilaan. Kataan kesopanan dan kesusilaan ini mendukung kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Di samping kita mematuhi undang-undang dan mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan, sopan dan susila melahirkan individu yang baik. Individu yang sentiasa menjaga perlakuan dan percakapan. Tetapi ada juga dalam kalangan umat manusia, ini tidak berlaku hanya kepada negara kita, berlaku kepada negara luar. Anda bercakap tidak menjaga perasaan orang lain. Anda bercakap dengan kasar. Anda bercakap sehingga menyakiti hati orang lain yang boleh menyebabkan pergaduhan. Sebab itu di dalam rukun negara ada kesopanan dan kesusilaan.
Perbuatan itulah yang kita patut jaga bagi memastikan hubungan rakyat Malaysia sesama rakyat Malaysia dapat dipelihara, dapat dikekalkan keharmonian. Jadi semua orang akan hidup bahagia, aman dan sejahtera tanpa berlaku konflik dan pergaduhan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat. Ini adalah sebahagian contoh perbuatan baik yang disuruh oleh setiap agama melakukan. Antaranya adalah penganut agama Islam yang diminta untuk berlaku adil dan buat baik kepada semua orang. Dia menyuruh setiap kaumnya agar hindari daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, iaitu perbuatan yang dilarang. Sebaliknya mentaati perintah agama supaya peringatan sentiasa mematuhi agama, ajaran agama Islam. Baik, yang kedua, kita lihat contoh agama Kristian. Agama Kristian dikata kalau kamu nak buat jamuan, dah mereka yang miskin, laparan dan tidak larat, tak boleh berjalan dan lupa untuk meraihkan sana. Baik, bagi ajaran agama Buddha, ini adalah salah satu ajaran yang diajarkan, iaitu pemikiran manusia sukar untuk diawasi dan sentiasa mengera sesuka hati. Oleh itu seseorang yang bijaksana sentiasa sedar akan pemikirannya. Ada suruh kita berfikir benda yang positif. Ini berdasarkan ajaran agama Buddha. Baik, bagi pengaruh agama Hindu, dia suruh dia suruh melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Jalankan tugas dengan baik. Tidak sesekali menganggap diri itu sebagai punca hasil. Dia suruh kita melaksanakan tugas dengan baik. Ini adalah pegangan agama Hindu. Manakala agama Sikh, dia menyedarkan masyarakat pengikutnya, menganutnya supaya mengamalkan nilai-nilai murni untuk kehidupan manusia, tinggalkan bumi ini daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir, contoh adalah sebagai contoh masyarakat yang mempercayai kepada kepercayaan teism. Tak ada agama, dia ada kepercayaan. Ini adalah contoh, sebahagian contoh. Baik murid-murid, ini pula adalah pantang larang kaum Melanau. Kamu biasa dengar kaum Melayu, Cina, India, Sing. Ini pula Serani, Semenanjung. Ini pula adalah kaum Melanau. Kaum Melanau dia ada pantang larang dia. Yang pertama, bagi wanita mengandung, mereka dilarang makan pucuk paku. Pucuk paku tu sayur lah kerana susu badan akan menjadi masam. Bayi tak suka nak minum susu selepas dilahirkan. Jadi ibu yang lepas bersalin tak boleh makan pucuk paku. Yang kedua, dilarang makan haiwan buruan yang dibunuh. Tahu haiwan buruan? Seperti lembu, kambing, rusa. Di dalam hutan kerana anak di dalam kandungan akan melucur seluruh badan. Kalau kita melakukan sesuatu perkara itu, kesannya itu jangan takut berlaku kepada anak yang ada di dalam kandungan badan perut ibunya. Jadi itu adalah pantang larang kaum Melanau bagi wanita yang mengandung. Bagi pantang larang kepada suami wanita mengandung. Suami pula, dia tidak boleh potong kayu. Yang bertindan kerana dikotori bibi anak menjadi sumbing. Jangan potong kayu batang payu tu, yang bertindan. Takut anak sumbing, mulut cacat. Yang kedua, tidak boleh mengecat. Takut anak diiringi minyak. Ini kepercayaan kaum Melanau dah. Yang ketiga, tidak boleh menghadiri upacara kematian. Dikotori anak mendapat penyakit ataupun gangguan mistik kepada bayi yang akan dilahirkan. Jadi itu adalah contoh pantang larang kaum Melanau yang perlu kita hormati jika kita mempunyai rakan-rakan yang terdiri daripada kaum Melanau. Sebenarnya banyak pantang larang bagi setiap kaum di Malaysia. Cuma pengetahuan kita terhadap pantang larang mereka itu
sedikit. Jadi kita kena tanya rakan-rakan kita yang berbilang kaum, tanyakan kepada mereka, apakah pantang larang yang kamu boleh buat, tak boleh buat, yang mana kami perlu mati, terima dan memahami budaya kaum dan pantang larang kaum masing-masing. Sebab apa? Kadang-kadang perbuatan kita itu boleh menyinggung perasaan kawan-kawan kita bagi kaum-kaum yang berlainan. Kita tak tahu pantang larang itu. Jadi, apalah salahnya murid-murid bertanya antara satu sama lain. Apa pantang larang keluarga awak? Apa pantang larang kau awak? Supaya saya faham dan saya hormat dan saya menerima seadanya. Kalau tidak, saya tak tahu. Kadang-kadang perbuatan kita suruh rakan-rakan kita buat. Sebenarnya perbuatan yang kita suruh rakan kita buat, mereka tak boleh buat sebab ada pantang larang. Itu contoh sajalah. Contoh. Baik, rukun negara. Rukun negara tadi saya dah cakap dah. Merupakan sumber rujukan dan panduan moral bagi seluruh rakyat Malaysia. Rukun negara sahaja dah cukup untuk menjadikan manusia itu seorang yang bermoral. Rukun negara sahaja sudah cukup untuk menjadikan manusia itu baik segala-galanya. Setiap warga negara Malaysia perlu mematuhi dan mengamalkannya. Itulah saya kata tadi, ramai juga yang mengingkari rukun negara. Ini tidak dinafikan. Saya tidak nafikan. Cikgu tak nafikan bahawa ramai yang boleh dikatakan ramai, walaupun tak semua. Kenapa cikgu kata begitu? Jika tak ada berlaku kes jenayah di Malaysia. Tak adalah polis tangkap orang yang bersalah. Tak adalah kes rasuah, tak adalah kes jenayah berat, tak adalah kes jenayah ringan ada ke? Pasti pula jenayah ringan. Jenayah-jenayah yang boleh membawa padah kepada diri kita sebagai mangsa. Orang lain melakukan kesalahan jenayah, yang menjadi mangsa adalah orang ramai. Terhadap tindakan yang dilakukan. Saya bagi satu contoh, kes ragut. Bayangkan murid-murid, ragut ini mangsanya wanita. Kalau awak tak ada agama, awak ada agama tapi awak tak mengamalkan ajaran agama. Awak ada kepercayaan tapi awak tak amalkan kepercayaan. Atas desakan apa? Desakan hidup, tekanan hidup. Kerjalah, kalau hidup susah pun kena bekerja. Sekarang, bekerja. Tak kira, bekerja tu banyak, boleh dicari. Duit boleh dicari. Tetapi ada segelintir masyarakat, segelintir manusia, nak hidup senang, dia melakukan kesalahan. Nak kerja mudah, nak cari duit mudah, dia melakukan kesalahan pada diri dia sendiri. Dan kesalahan yang dilakukan itu menyusahkan orang lain. Orang lain menjadi mangsanya. Contohnya kes ragut. Kes ragut ini menyebabkan mangsa wanita boleh mengalami kecelakaan. Ragut ni disentak beg tangan wanita sehingga membawa kematian. Itu kalau mangsa ragut terjatuh ataupun dibuatnya kepalanya tu terhantuk dinding ke apa ke yang boleh menyebabkan koma atau kematian. Jadi ini pernah berlaku murid-murid. Sebab itu saya kata kepada murid-murid perempuan, tolonglah berhati-hati ketika anda berada di kes ragut, kes penculikan. Sebab apa? Sebab dia tak ikut peraturan undang-undang yang terkandung di dalam rukun negara. Apa tak? Dia tak ikut pun. Peraturan, norma masyarakat. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Dia tak ikut pun norma masyarakat itu. Kerana masalah agama atau kepercayaan atau norma masyarakat. Tak, rukun negara itu adalah masalah sikap individu. Individu membuat pilihan yang salah. Jadi, jangan salahkan agama. Jangan salahkan kaum. Salahkan individu sekiranya ada kesilapan yang dilakukannya. Baik. Yang terakhir ialah kepentingan sumber moral. Kita belajar sumber moral yang boleh kita guna untuk menjadi yang lebih baik. Apa kepentingan dia? Yang pertama, berikan panduan kepada pengamalnya. Saya dah kata tadi, setiap agama itu ataupun kepercayaan, norma masyarakat, rukun negara, ia menjadi panduan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, menyediakan tanggungjawab individu kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ini sudah semestinya. Murid-murid, kerana dengan adanya agama, norma masyarakat, rukun negara serta kepercayaan, kita akan sedar akan tanggungjawab kita. Mustahil tak tahu tanggungjawab. Mustahil.
Anda sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah awak, anda ada agama, anda tahu tanggungjawab anda kepada keluarga. Anda akan tahu tanggungjawab anda kepada masyarakat. Anda akan tahu tanggungjawab anda walaupun anda ini remaja yang berumur 14 atau 15 tahun. Salah belasan tahun selagi bersekolah, anda tahu tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia kepada negara. Apa tanggungjawab anda? Mesti tahu. Dan menerapkan nilai-nilai murni dalam pembentukan akhlak mulia. Apabila kita mengamalkan ajaran agama ini, ajaran kepercayaan ini, rukun negara dan norma masyarakat, secara tak langsung, nilai-nilai murni dapat diterapkan dalam jiwa awak. Jiwa awak tu jiwa yang bersih. Kalau persekitaran yang baik, awak akan melakukan perkara yang baik, maka nilai-nilai murni itu dapat dipupuk dalam hati awak yang bersih. Tetapi jikalau anda itu mempunyai masalah hati, hati yang hitam, jiwa yang kotor, ya, anda melakukan kejahatan, anda tidak nampak kebaikan, tetapi kerana jahilnya agama, kerana jahilnya kepercayaan, kerana tak tahu apa tu norma masyarakat, boleh diajar, ya, kerana anda tak tahu. Bila anda ada agama, baru anda tahu bahawa perbuatan yang anda lakukan itu salah. Itu kerana jahil, tak ada agama, tak ada panduan hidup. Tetapi bagi mereka yang ada agama, ada kepercayaan dan sebagainya, dia tahu itu salah tapi dia buat juga. Itu bukan masalah agama atau kepercayaan, itu adalah masalah sikap. Sikap yang tidak mahu mengambalkan sumber moral untuk menjadi seorang yang baik. Itu adalah masalah sikap sekiranya mereka melakukan kesalahan. Contoh mudah saya ambil murid-murid, kamu tak masuk kelas, kamu ponting kelas, kamu tak masuk kelas PDPR, kamu tak masuk kelas perhimpunan, kamu datang lewat. Itu semua adalah masalah sikap. Bukan masalah kaum, bukan masalah agama. Kerana setiap agama melarang kita untuk melakukan kejahatan. Nampak tak? Jadi, yang seterusnya melahirkan rakyat berkepribadian tinggi. Bila kita dah buat baik tu, istilah akhlak kita dipandang tinggi, mempunyai personaliti yang tinggi serta memupuk perpaduan dan keharmonian negara. Bila kita baik, secara tak langsung automatik kita akan bekerjasama antara satu sama lain. Bila kita sepakat dalam melakukan sesuatu perkara, maka kita akan saling tolong menolong, kita saling hormat menghormati, kita akan bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, secara bersama-sama dalam satu kelompok, satu komuniti, satu masyarakat yang mempunyai kaum bangsa yang berbeza. Walaupun agama yang berbeza, anda akan hidup aman dan sejahtera. Tidak ada siapa yang marah anda. Ketika anda meraihkan upacara sembahyang di rumah anda. Tidak ada siapa yang marah anda ketika keluarga anda mati. Anda berarak beramai-ramai. Ini bagi kaum Cina yang beragama Buddha. Tidak akan siapa memarahi anda ketika anda sembahyang di kuil jalan jam. Orang Melayu pun solat Jumaat. Tidak akan siapa memarahi mereka. Kerana mereka kita tahu setiap hari Jumaat orang Melayu yang beragama Islam mereka solat Jumaat. Jadi masing-masing faham. Kecuali bagi mereka yang mementingkan diri sendiri. Provokasi terhadap agama orang lain. Itulah masalah sikap. Bukan masalah kaum dia, bukan masalah agama dia. Itu masalah sikap. Kalau ramai orang macam itu, maka ramailah. Itu masalah mereka. Yang patut kita beri kesedaran. Supaya hidup ini lebih bertimbang rasa. Supaya hidup ini lebih bertoleransi antara kaum. Jangan pentingkan diri. Jika ada, kita berikan kesedaran, kita berikan teguran supaya sama-sama boleh terima kelemahan, boleh terima budaya, boleh terima tata cara kehidupan seseorang yang berbilang agama, kaum dan bangsa. Murid-murid? Baiklah, mari kita menjawab latihan penilaian A ke surat 10. Sila baca perbualan di bawah dan jawab soalan yang berikut. Markus. Saya tidak lagi menuturkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Ayah menjelaskan bahawa ajaran Kristian melarang kita menyinggung perasaan orang lain dengan kata-kata dan perlakuan yang berniat jahat. Kevin. Saya gembira dengan perubahan perlakuan kamu itu, Markus.
Baiklah murid-murid, berdasarkan perbualan tadi, mari kita jawab latihan penilaian A muka surat 10. Soalan nombor 1. Nyatakan pengajaran yang anda peroleh daripada perbualan di atas. Soalan 1 minta pengajaran ya murid. Maka apa yang anda dapat daripada pengajaran berdasarkan perbualan di atas? Baik, ingin saya beritahu bahawa untuk menjawab soalan moral, anda kena fahami isu yang terdapat di dalam petikan. Tidak kiralah ada gambar ataupun tidak, surat khabar ke apa, anda cuba keluarkan isu yang pertama, kedua, ketiga jika ada berdasarkan petikan yang diberikan. Contoh, saya tidak menuturkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Baik, kita gariskan perkataan ini ya. Saya tidak lagi menuturkan kata-kata yang boleh menyakiti perasaan orang lain. Itu isu pertama yang dia nak sampaikan kepada kita. Ya. Ayah menjelaskan bahawa ajaran Kristian melarang kita menyinggung perasaan orang lain. Samalah macam tadi, sakiti hati orang, okey, dengan kata-kata dan perlakuan yang berniat jahat. Maksudnya tak boleh bercakap dan melakukan sesuatu perkara yang berniat jahat sehingga menyinggung perasaan orang lain, sehingga orang lain rasa sakit hati. Baik, itu adalah dua isu yang kita dapat daripada petikan perbualan ini. Jadi apakah pengajaran yang diperoleh? Okey, anda tukar, gariskan dan tulis kat sini watak, okey, W, watak. Okey, yang diperoleh daripada perbualan di atas. Jadi saya ada berikan dua jawapan, dua isu, maka itu boleh kita tuliskan jawapan. Baik, untuk menulis jawapan nombor 1, bila anda jumpa watak itu anda tukarkan kepada saya. Okey, saya perlulah apa? Itu pengajaran. Baik. Soalan nombor 1 yang pertama, saya tidak akan menuturkan kata-kata yang menyakiti hati kami. Hati seseorang lah, jika hati orang lain. Hati mak ayah dan sebagainya. Anda kena tulis saya. Sebab wataknya ialah anda. Anda tu siapa? Diri anda. Awak, iaitu saya. Kita tulis saya. Takkan awak nak tulis cikgu pula. Cikgu tidak akan menuturkan kata-kata yang menyakiti hati. Salah. Murid-murid itu tidak akan menuturkan kata-kata yang salah. Sebab ditanya anda, so anda kena jawab saya. Jawapan yang kedua, saya tidak boleh berkata-kata dan perlakuan yang berniat jahat. Saya tidak boleh berkata-kata dan melakukan sesuatu perkara yang berniat jahat sehingga menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya bercakap ataupun melakukan sesuatu perkara. Ya, siapa yang tak faham, awak salin je balik isu dalam ni. Kerana isu di dalam petikan ataupun gambar membantu kita untuk menjawab soalan. Baik, kita tengok soalan kedua. Uraikan. Gariskan perkataan uraikan. Awak tulis di situ K1. Okay. K1. K1 ni bermaksud ganda soalan yang pertama. Uraikan perlakuan moral yang boleh anda amalkan. Okay, dia nak isu moral, perbuatan moral yang boleh kita buat dengan rakan-rakan dan warga sekolah. Isunya ialah bercakap dan melakukan sesuatu perkara. Okey, yang pertama, tengok jawapan yang kedua. Bercakap dengan sopan santun. Saya ambil contoh bercakap dengan sopan santun lah. Satu isu sajalah. Iaitu bercakap dengan sopan santun. Macam mana nak bercakap dengan sopan santun? Kita kena huraikan. Baru dapat 1 markah. Ayat seterusnya adalah ayat uraian. Saya tidak menggunakan bahasa yang kesat. Tadi bercakap dengan sopan santun. Jadi awak kena ceritakan bagaimana awak nak bercakap dengan sopan santun. Jawapannya ialah tidak menggunakan bahasa yang kesat. Itu satu contoh yang pertama, serta tidak menjerit-jerit sewaktu bercakap. Kadang-kadang kawan awak ada yang suka menjerit-jerit sehingga menyebabkan kawan merasa marah. Konflik itu berlaku. Jika berlaku konflik dalam sesuatu dia boleh menyebabkan berlakunya perdahan. Baik, kita jawab soalan yang ketiga. Jelaskan kepentingan. Dia nak kepentingan sumber moral. Ni K1. Hendak soalan pertama, kepada masyarakat. Okey, apakah jawapan yang ketiga? Okey, memberikan panduan kepada pengamalnya. Ini kepada individu. Soalan diminta kepada warga, kepada masyarakat. Jadi kat sini dah salah. Jadi anda boleh tukar. Memberikan panduan kepada pengamalnya, tukar kepada masyarakat. Masyarakat akan sentiasa melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kesalahan. Cegah daripada melakukan kesalahan. Pengamalnya ni tukar kepada masyarakat. Jadi watak dia ialah masyarakat.
masyarakat. Jadi kena tulis watak je di sini. Kena tulis ya murid-murid. Anda kena tulis. Kalau anda tidak tulis, jawapan anda betul, tapi kehendak soalan awak tak jawab. Jadi masyarakat ialah watak. Jadi sini tukar kepada masyarakat. Dia tukar. Pengamalkannya tukar kepada masyarakat. Okey. Saya tulis masyarakat. Masyarakat. Mesti tukar. Okey. Masyarakat. Pengamalnya ni kena tukar kepada perkataan masyarakat. Barulah jawapan ni betul. Kalau anda gunakan pengamal. Siapa pengamalnya? Masyarakat. Tuliskan masyarakat. Jadi barulah jawapan anda betul. Baik, soalan ke nombor 4. Jelaskan nilai-nilai murni. Gariskan perkataan ini. Ya, murid-murid. Anda kena gariskan perkataan ini. Dan anda tuliskan dia. Iaitu N. N itu bermaksud nilai. N itu bermaksud nilai. Yang boleh dipraktikkan sebagai seorang yang berpegang kepada amalan sumber moral apabila hidup dalam masyarakat. Kita tengok nilai. Dia nak nilai. Yang pertama awak nak senang hafal, nak senang tulis nilai, awak ambil 3 perkara lah, 3 nilai. Rasional, bertanggungjawab, harga diri. Yang paling mudah rasional. Ambil satu nilai rasional. Letak kat sini. Dapat 1 markah. Baik, letakkan watak. Seseorang yang berpegang kepada amalan. Seorang. Tulis kat sini, seseorang. Seseorang akan bertindak wajar. Ni kata kunci 1. Kita tulis kat sini KK1 lah. Ni sebenarnya KK2. KK1 yang ni. Boleh berfikir. Boleh berfikir ni. Ni saya bagi contoh. Jawapan murid dia tulis terbalik. Tapi tak mengapa. Tetap betul. Seseorang perlu bertindak wajar. Kenapa saya bagi betul? Sebab ada kata kunci soalan. Ada kata kunci soalan. Bertindak wajar. Jadi anda sudah dapat markah. Bertindak wajar terhadap tindakan yang dilakukan. Ni dia punya jawapan lah. Terhadap tindakan yang dilakukan dapat 1 markah. Dan boleh berfikir. Boleh berfikir ni ialah kata kunci yang pertama. Sebenarnya yang pertama akan kesan baik dan kesan buruk terhadap sesuatu perkara yang ingin diamalkan. Jadi dapat 1. Dapat tak? Walaupun jawapan yang saya suruh murid type, murid tulis, kat situ susunan jawapannya terbalik, tetapi dapatlah juga markah seandainya jawapan itu tepat. Walaupun ayat anda tak betul. Kecuali di dalam pendidikan moral, jawapan berfakta. Soalan berfakta seperti akta, seperti fakta yang lain, isi-isi penting fakta, seperti nama putu apa anda tulis salah, maka salah lah. Baik, murid, sampai di sini saja pembelajaran kita. Harap murid dapat pelajari sesuatu kaitan bab 1. Sekian, terima kasih.